Bila kita kata mula-mula nak faham, kita akan tunjuk rate of jangkitan berapa populasi. Populasi manusia adalah 7 bilion. Ini adalah time frame. Faham tak tulisan aku ni? Masih kurang lah. Harap faham. Okay? Time frame. So, daripada Wuhan tadi, Wuhan, COVID lahir. Senang je. COVID ni lahir. COVID ni lahir di Wuhan dan dia jangkit 3 jalan. Mata, hidung and mulut. Dengan cara bernafas, pernafasan. Dengan cara batuk. Dengan cara cecair mulut. Dengan cara air liur. Dengan cara meludah. Dengan cara itulah cara dia nak merebak. Okey? So bila dia dah establish jangkitan melalui cara ini, dia dah establish human to human, apa yang berlaku adalah now dia mesti berdepan dengan 7 bilion dunia, masyarakat dunia. 7 bilion. Bila kita kata dia nak berhadapan dengan bila dia berhadapan dengan 7 bilion masyarakat dunia, dia mesti berubah. Bila dia nak melawan Wuhan yang tadi, Wuhan yang original, nak menawan dunia, so masih lagi tak berubah. Faham tak? Dia tak berubah lagi. Dia masih bernafas, batuk dan cecair. Cumanya sekarang ini, katakan ini 7 bilion, untuk dia mencapai, kerja dia tercapai, sekurang-kurangnya dia mesti 80% masyarakat dunia dijangkiti, atau mesti dia dah buat kerja dekat 80 masyarakat dunia. Isu dia adalah adakah dia akan pergi sepantas kilat, ataupun sepantas tazen, ataupun terpantas perlahan. Kerana itu, kalau kita lihat berapa jumlah jangkitan sekarang, berapa jumlah jangkitan yang sedang berlaku sekarang. Jumlah jangkitan yang berlaku sekarang tak sampai pun 1 bilion. Tak sampai pun 1 bilion lagi jangkitan. Okey? Contohlah kan, tak sampai lagi contoh. So apa yang berlaku adalah bila dia merebak ke atas, sekarang ini yang sedang berlaku adalah kenaikan itu cuba dilandaikan sampai begitu. Maksudnya proses jangkitan yang sedang dilakukan adalah perlu mengambil masa yang lebih lama. So tujuan kita lahirnya vaksin, lahirnya penjarakan sosial, baru boleh berlaku pelandaian. Maksudnya jangkitan itu boleh pergi ke tetap 80% jangkitan masyarakat dunia, akan tetapi mengambil masa yang lebih panjang. Berapa tahun? 5 ke 7 tahun. 5 ke 7 tahun punya cerita. Jadi, ni kena faham. Kalau tidak, kalau korang tak faham, korang akan terpalit percaya pada ahli politik yang mengatakan bahawa COVID akan selesai dalam tahun depan, atau hujung tahun, ataupun bila-bila. Pasal by principle, COVID perlu menjangkiti maksimum 80% masyarakat dunia. So apabila dia menjangkiti 80% masyarakat dunia, bila dia menjangkiti masyarakat dunia, dia kena berubah untuk sustainability. Bukan korang je nak berubah. Korang kena pecat, buang kerja semua, cari kerja baru. So COVID juga perlu berubah, perlu mencari berubah untuk dia sustain daripada satu tempat ke satu tempat. Bila rate of replication, rate of infection increase dan kemudiannya meningkat, dan number of manusia itu makin banyak dijangkiti,
lalu varian itu akan terus bertambah. Faham? Faham tak? Faham tak setakat ni? Okey, varian dan faham itu yang paling penting. So, apabila kita kata daripada 2019, 2020, 2021 sebagai contoh, akan banyak varian yang lahir. Banyak varian yang lahir. So, apa yang kita buat? Saya dah explain tadi, kenapa dia ada wujud macam varian. Pasal dia nak kena hidup. Kerja COVID, dia mesti nak jangkitkan 80% whatever means. Tugas dia mesti menjangkiti sebanyak 80%. Okey? Kalau kita kata 80%, dia mesti menjangkiti 80% penduduk dunia. Jadi, nak atau tidak, dia mesti berubah. Dia mesti berjangkit. Dan sepanjang proses jangkitan berlaku, dia terus mengubah diri dia mengikut keadaan semasa genetik semua sekali. Sampailah 80% masyarakat dunia dijangkiti atau divaksinkan. Tetapi, dia kena berubah. Lalu lahirlah varian-varian yang lain, umpamanya beta, alpha, delta, lambda, zeta, iota, okey, faham? Okey, itu dia. So, apabila kita bercakap mengenai apa perubahan yang kena berlaku, pasal dia tetap kena jangkit. Dia tetap kena berjangkit kepada manusia. Jadi, varian ini kena berubah. Berubah untuk able menjangkiti orang lain. Jadi, apa yang berlaku bila lahir varian? Contoh, kita pakai mask. Betul? Kita pakai mask. Lepas tu daripada single mask, mula-mula orang kata COVID hanya menjangkiti melalui sentuhan pernafasan. Tiba-tiba adanya idea pakai double mask. Kerana apa? Delta variant, contohnya Delta variant dia kerja dekat 2021 ni. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri Delta variant, pasal kita kata kita tak boleh duduk dalam masa 15 minit. Dia bukan teori ni tak ada teori, ni my explanation. So, bila kita kata kita boleh duduk dalam close compound dalam masa 15 minit. Tapi dalam segi COVID yang latest, Delta variant, dia boleh melekat atau menjangkitkan orang paling pantas dalam few second. Dia boleh menjangkitkan dalam few second. Dia menjangkitkan dalam masa 15 saat sahaja. Itu yang pertama dari segi Delta variant. Yang kedua, dia lebih mudah menjangkitkan kepada orang lain dengan cara dia lebih ringan. Dia masih lagi bukan airborne, Hidayah. Kalau tengok studies, dia belum lagi airborne. Cumanya dia masih lagi vapor, tapi dia lebih ringan, lalu senang dia berjangkit. Kerana itu dia lupa pula. Okey. Dia punya transmission rate dia lebih laju. Dia senang untuk berjangkit, lebih contagious. Transmission rate dia transmisi. Betul, transmissible. Ayat dia lebih transmissible. Delta ni dia lebih mudah berjangkit. Kita kata pakai mask, basuh tangan, duduk 15 minit, dia terus ambil 15 second. Nampak? Dia ambil 15 second. Kalau dulu kita kata kena duduk 15 minit baru dia jangkit. Tak, Delta 15 saat. Maksud nampak laju. Kau bijak, dia lagi bijak. Okey. So, kemudian bila dia kata dia ni lebih mudah berjangkitkan, kita pun katalah double mask. Kita pun kata lebih basuh tangan. Kita pun kata ada pakai vaksin sebagai contoh, betul? So, apa yang berlaku? Lahirlah satu lagi lambda variant. Lambda variant berpotensi untuk meneutralkan antibody. Okey, meneutralkan antibody. Akan tetapi
Delta variant, latest tadi yang saya baru review, AstraZeneca dan juga Pfizer dan Moderna mempunyai efikasi yang cukup baik untuk coverage terhadap Delta variant. Okey, itu penting. Okey, so bila kita kata death infection, maksudnya jangkitan yang boleh disebarkan melalui Delta variant ataupun Lambda variant, maksudnya along the journey nak sampai ke 8 bilion atau 7 bilion masyarakat dunia, virus ini akan terus bermutasi. Mula-mula bila kita kata MCO 3.0, dah conteng pula, ngelap pula. Okey, pasal you all nak condemn kerajaan kan? Okey. Jangan condemn, saya explain dulu. Ini nama tuition bersama Dr. Zakrul. Kelas ini ditaja oleh Kasih Gold. Okey. Sempat aku promo. Okey. Okey, sebenarnya pertama sekali pasal dia perlu menjangkiti selama 7 bilion. Tapi kita cerita dulu apa yang berlaku di Malaysia. 2019, 2020, 2021. Okey, apa yang berlaku? Pada November atau Januari, bulan November dah start. Pada March 2020 adalah first MCO 1.0. Masa MCO 1.0 bertujuan untuk mencegah imported case. MCO 1.0 bertujuan untuk mencegah imported case. Mencegah jangkitan daripada luar sampai di Malaysia. Yang mana pada masa MCO 1.0, Malaysia berjaya untuk mengosongkan kes. Pasal apa? Pada masa itu adalah menghalang jangkitan masuk ke Malaysia, umpama sama dengan New Zealand, sama dengan Australia, sama dengan Brunei. Okey? Selepas itu berlakulah PRN. Sebagai contoh, berlaku PRN. Jadi apa yang berlaku semasa PRN? Berlakulah pergerakan kembali pasal Filipin semua terlibat. Jadi daripada Sabah dispreadkan ke seluruh Malaysia. Macam tu je conteng. Faham? Kalau tak faham nasiblah, tak tahu. Okey. Daripada Sabah dispreadkan kepada seluruh Malaysia dan diwoskan dengan rentas negeri. Okey, rentas negeri itu. So bila rentas negeri berlaku, kemudiannya berlakulah establishment jangkitan. Berlakulah MCO 3.0. Okey, MCO 3.0. Dia mula-mula kita cegah jangkitan import. Kemudian kita berjaya, tetapi kita sebarkan melalui dengan PRN. Lalu berlaku penyebaran. Ketiga, kemudian establishment. Establishment ni yang you all kena faham. Establishment yang maksudnya bila kita kata semua orang dah declare kes berada dalam community. Okey? Kes berada dalam community. Faham? Ini yang paling penting. Kes berada community maksudnya semua orang ada dah COVID until proven otherwise. Okey? So, sekarang ini apakah tindakan untuk prevention? Tak ada dah. Prevention tidak ada. Prevention tak ada. Pasal kita anggap semua dah kena. Maksudnya kalau kat Malaysia ni ada 35 juta, kita cakap 30 juta lah dah positif. Senang kita fikir. Kes dalam community. So bila kita kes dalam community, kita sekarang bercakap mengenai pencegahan komplikasi dan pencegahan jangkitan. Repeated jangkitan. Kerana kita anggap semua dah kena. So bila kita dah anggap semua dah kena, sekarang ini kita kena plan untuk hidup bersama COVID. Macam mana kita nak hidup bersama COVID? Pertama, vaksin. Pasal you all dah kena. Kita nak kurangkan kadar kematian among you all.
Nanti saya akan jawab soalan kejap lagi. Sabar. Pertama adalah vaksin. Kedua adalah vaksin. Ketiga adalah vaksin. Itu saja. Tak ada dah benda lain. Okey. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kawalan kerana manusia? Pasal tengok tadi, COVID berhadapan dengan 7 bilion masyarakat dunia. Bukan Malaysia je, 7 bilion. Jadi, 7 bilion ni sikap dia sama. Sikap dia sama. Okey, sikap dia sama bermaksud bila kita ada vaksin, dia berubah lagi. Bila dia vaksin, dia berubah lagi. Bila vaksin, dia berubah lagi. Faham Pasal ini yang bila dia akan berubah dan mutate, lalu lahirlah perubahan terhadap vaksin, juga berubah terhadap COVID itu sendiri. Okey? So, macam mana kita nak hidup dengan COVID? Pertamanya, semua orang mesti mengenali COVID itu dulu. Maksudnya boleh self-diagnose COVID dengan cara macam itulah. Macam hari ini telah diberikan kebenaran untuk pakai self-antigen, self-check RTK, dapatkan RTK, check sendiri untuk tindakan selanjutnya, terus check. Jangan hidup dalam ketakutan. Yang kedua, jangan sebarkan. Pasal di Malaysia sebagai contoh, kita ada 35 juta rakyat Malaysia, hanya 10% saja yang completed vaksin. Maksudnya 3.5 million sahaja yang dah completed vaksin betul-betul. Kita masih ada 90% yang belum divaksinkan. Oleh kerana itu, walaupun kita kata all are COVID until proven otherwise, and easy untuk approach. So, kita check untuk kita nak balik raya. Dan kita sampai, kita check untuk mak kita tak kena COVID. Kita check sekali lagi untuk kalau kita ada exposure. Supaya kita tak sebar. Okey? Kemudian, pasal kita kena ingat ni, kita nak hidup lama dengan COVID ni. 5 tahun ni. 5 tahun punya cerita. 5 ke 7 tahun punya cerita. Okey? Jadi, dari segi infectivity dia sendiri, kalau kita lihat dekat sini, dekat sini, Wuhan. Tak apalah. Time frame dia, Wuhan, Delta. So, every negara yang dia singgah, atau etnik yang dia singgah, dia akan terus berubah. Dia berubah. Kasihku berubah, cintamu berubah. Okey? Nak aku nyanyi pula, sabar. Ni serius ni, ni tuition serius ni. Tuition yang serius. Kerana nak bagi orang semua faham apakah benda yang cuba saya sampaikan pada hari ini. Pasal kalau tidak, kita akan rasa hidup kita selesai dalam masa yang terdekat. Semua orang cocok, bulan 8 boleh dibatalkan, boleh hidup macam biasa. Tak mungkin, sahabat-sahabat saya sekalian. Tidak mungkin. Kerana virus ini perlu menjangkiti 80% masyarakat dunia. Dengan macam mana cara sekalipun. Of course, kerana itulah permulaan yang sebenar korang minta lockdown tu betul. Lockdown mula-mula. Kerana lockdown mula-mula adalah kes tidak berada dalam populasi. Tapi sekarang ini kita dah terima kes berada dalam populasi Malaysia. Senang kita nak fikir. Bila kita fikir kes dalam Malaysia ni ada 80%, jadi tindakan kita adalah untuk merawat atau mencegah kemasukan dalam hospital, mencegah komplikasi. Okey, jadi untuk itu kita yang kena clear mengenai apakah jalan hidup kita sekarang ni. Adakah kita perlu stres, tutup semua sekali, ataupun kita perlu manage dia macam biasa. So sekarang ini hala tuju dia adalah COVID ini perlu dirawat seperti influenza virus sebagai contoh. Tapi bila persoalan dia, kita nak rawat COVID ni macam influenza virus, kerana dengan bila jangkitan kita macam influenza virus, bermaksud majoriti rakyat Malaysia, masyarakat dunia dah ada antibody, barulah COVID ni dah berhenti kerja. Okey? Faham? Bila kita kata dah menjangkiti 80% masyarakat dunia, barulah
badan semua manusia itu mempunyai antibody. Jadi semua orang akan kita rawat seperti biasa. Okey? Apa kita tinggal? Kita tinggal tak? Ada kita tinggal. COVID progress. Okey. So COVID ni dirancang macam mana ke? Tidak. COVID ni tak dirancang pun. Dalam sejarah manusia, memang virus sentiasa ada. Sejarah membuktikan virus semualah yang membunuh banyak-banyak ketamadunan yang dulu. Bukan coronavirus je, coronavirus, influenza, banyak virus-virus, rhinovirus yang boleh menjangkitkan atau memusnahkan kehidupan dunia ni. Okey? DG ramal COVID habis 2023? Oh, tidak ada. COVID takkan selesai semudah itu. Pasal COVID mesti menjangkiti 7 bilion masyarakat dunia. Okey? 80% of 7 bilion. Kalau 80% of 7 bilion bermaksud untuk dia nak settle dengan sikap manusia, tak mungkin. Kalau katakan untuk dia settle dalam jangka masa yang cepat adalah worldwide lockdown. Kenapa 80%? Macam itu calculation dia. Memang calculation matematik dia begitu. Kalau 10 orang, 8 dah kena, 2 dah selamat. Atau 7 dah kena, 3 dah selamat. Maksudnya 3 tu kemungkinan besar tidak dijangkiti lagi. Itu adalah calculation epidemiologi statistik untuk imunologi masyarakat dunia. Faham ke tidak? Faham ke tak faham? Faham. Okey? So untuk menjawab tuan-puan punya cerita sama ada numbers ni akan turun atau tidak, jawapan dia tak ada. Okey. So apa yang nak tanya? Worldwide lockdown, ekonomi down pula. Okey, betul lah tu. Kerana itulah kita umat Islam sepatutnya bersyukur apabila diberikan COVID ini. Kenapa korang banyak hutang? Saya tunjuk kat sini saya tunjuk. Kenapa 80%? You orang tanya kenapa 80%? You all imagine begini. Ini adalah yang merah adalah COVID. Yang kena yang tak kena COVID. Tapi 8 orang dah kena COVID ataupun dah kena vaksin. So automatically kalau katakan possible tak yang merah ini kena COVID? Logik dia. Kalau katakan ni 10 orang ni, betul 10 orang ni. 10 orang, 2 yang merah adalah yang belum kena COVID atau belum divaksinkan, tapi yang biru telah divaksinkan atau dah kena COVID, rasa-rasa ada tak potensi ini untuk kena COVID lagi? Jawapannya tidaklah. Faham tak? Jawapannya tidak. So sekarang ini, kalau kita lihat data dia, dari ini adalah macam mana kita nak hidup dengan COVID sebenarnya. Bukan isu dia evolve ke apa, tapi pasal jauh. 1 dengan 2 ni pun jauh. Pasal keliling dia semuanya telah diprotekkan. Okey? Lain tiba-tiba pula lag. Sorry. Okey, every 100 years memang ada every 100 years ada wabak. Kita memang kena berdamai dengan COVID. Ya, betul. Kita kena berdamai dengan COVID. Okey, tanya soalan. Cepat. Penat dah cakap ni. So, kalau kita nak kata. So, macam Delta, setiap varian yang lahir adalah varian yang mesti improvise. Mesti dibetulkan. Kau tahu tak, kalau kita nak buat kerja, kita mesti nak improve. So, bila kita nak improve, sama juga dengan virus tu. Pasal target dia menjangkiti.
kerja dia mesti menjangkiti 80%. Kerja dia takkan komplit selagi tak dapat jangkit 80%. So, kenapa sikap manusia pula tak boleh duduk diam-diam? Apa beza dengan swine flu? Okey, apa beza dengan swine flu? Bezanya swine flu atau bird flu, dia tak establish. Swine flu berlaku human transmission tapi tak establish macam coronavirus. Kalau dia establish total, mati juga ramai orang. Okey, ramai juga yang akan mati. So, tujuan kita nak bagi vaksin memang supaya orang boleh hidup berkawan dengan dia. Itu saja. Kalau kita tak nak vaksin, kau register lah nombor 30 juta. Macam tu.